Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada para hadirin sekalian. Selamat datang ke sesi CME anjuran jawatankuasa CPE ataupun Continuous Professional Education IKM Sungai Buloh. Terima kasih diucapkan kerana menghadiri sesi CME pada petang ini. Sesi CME pada petang ini akan diperkenalkan oleh Muhammad Faiz bin Alias. Beliau merupakan pengajar program Diploma Fisioterapi. Beliau berkelulusan Bachelor of Physiotherapy 2012 dan Master Sport Science 2020. So tajuk ceramah beliau pada kali ini adalah fakta dan mitos senaman regangan. So dengan segala hormatnya dijemput Encik Muhammad Faiz untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Okay, terima kasih Puan Normaliza. Clear tak suara saya? Clear. Okay. Clear. Rindunya bau ofis. Okay. So, terima kasih Puan Normaliza dan juga Assalamualaikum dan selamat datang kepada ketua-ketua program, kepada semua rakan-rakan pengajar. Jadi, kita teruskanlah dengan tajuk hari ini, fakta dan mitos untuk senaman regangan. Okay, so senaman regangan ni salah satu disiplin senaman jugalah, tapi dia tak adalah sepopular macam senaman lain, macam senaman rintangan, pakai dumbbell macam kita tengok Encik Hermizan petang-petang tu kan. Macam tu. Ataupun yang sekarang ni yang memang terlampau, yang macam viral, HIIT ataupun Tabata. Okay, tapi sebenarnya Tabata ni pun kalau bila dibincangkan secara ilmiah sebenarnya banyak juga benda yang orang tak berkenan. Tapi sebab bila benda dah jadi viral, so memang ramai orang yang buat. Okay. Dapat tengok slide saya? Okay. Jadi sebenarnya senaman regangan ni, dia salah satu disiplin senaman yang merupakan favourite saya. Sebab berbanding dengan senaman lain, senaman regangan ni efek dia memang akan serta-merta. Maksudnya kalau macam kita buat rejim senaman set senaman untuk sakit belakang. Maksudnya lepas satu session memang boleh kurang sakit tu. Kalau macam katakan berbanding dengan kalau senaman yang lain macam contohnya senaman strengthening. Strengthening setakat 1-2 session memang tak nampak dia punya kesan. Dia paling kurang 8 minggu. So kalau macam biasa tu pasal kebanyakannya kadang-kadang kita tengok ada orang beli dumbbell last sadai. Sebab tak nampak kesan. Dia sebenarnya bila exercise ni dia nak jadi ketagih dia kena nampak kesan. So bila nampak kesan tu yang jadi ketagih tu tak nak stop. Okay, jom kita start. Okay, so mula sekali saya nak share lah apa itu senaman regangan. Okay, senaman regangan ni ataupun stretching exercise, tapi kalau macam dalam SASM ni memang salah satu macam orang kata kitab lah untuk senaman. So memang orang akan banyak untuk, kalau macam biasanya bila orang cakap statement untuk senaman, best statement je buka SASM. So macam saya akan banyak quote SASM dalam ni. Okay, so senaman regangan ataupun senaman flexibility ni, dia merupakan senaman untuk meregangkan sesuatu unit otot bertujuan untuk menambahkan julat pergerakan suatu sendi. Sudah ada julat pula, dah macam matematik pula. Okay, so sebenarnya dia simple je. So untuk senaman regangan ni, dia punya target dia memang otot. Okay, so contohnya saya punya pergerakan untuk bahu, saya buat horizontal adduction macam ni. Horizontal adduction, saya boleh sampai sini je. So dengan senaman regangan, saya boleh regang dan untuk tujuan dia untuk menambahkan saya punya julat pergerakan, range of motion saya. Okay, so kalau macam contohnya pergerakan saya boleh sini sampai sini. Sampai sini lebih sikit sakit. Tapi kalau saya selalu buat senaman, kalau macam senangan regangan tu dia untuk kita tambahkan lagi supaya saya boleh tambahkan julat tu sampai ke hujung. Itu punya simple lah. Okay, so ada jenis senaman regangan tu. Senaman regangan ni salah satu disiplin senaman, tapi dalam senaman regangan ni ada banyak lagi jenis regangan. Okay, so yang first kali ialah ballistic stretching.
Okay, so ballistic stretching ni salah satu bentuk stretching yang kita menggunakan momentum. Kita menggunakan pergerakan berlantun, berulang-ulang untuk melepasi limit. Okay, so macam contoh yang paling senang saya rasa yang semua pernah buat ialah butterfly stretch. Macam butterfly stretch tu kita duduk macam dalam keadaan bersila tu kan. Lepas tu kita tarik kita punya kaki, kaki kita rapatkan macam tu, and then kita akan tarikkan sampai ke crotch. Maksudnya tarik serapat yang mungkin. Lepas tu bila tarik tu kita punya knee pun, kita punya lutut pun ternaik lah. Okay, so bila butterfly stretch tu, bila kita buat, kita lantun-lantunkan dia ke bawah untuk stretchkan dia. Itu pergerakan ballistic stretching. Dalam banyak-banyak stretching ni, dalam banyak-banyak senaman regangan ni, ballistic stretching ni lah yang paling kontroversi. Yang memang jangan katakan trend. Kalau macam katakan trend research dalam 2 abad terakhir, tak adalah abad, 2 dekad terakhir ni memang sebut ballistic stretching ni tak bagus untuk orang yang untrained. Contohnya macam saya ni duduk dekat sofa, memang duduk 2 tahun kat sofa, duduk depan komputer je, tak ada pergi buat turun padang apa semua. Masuk padang buat ballistic stretching, tak boleh. Sebab dia memang akan introduce force yang kuat dekat kita punya soft tissue kita. Yang kedua, dynamic stretching. Okay, so dynamic stretching ni dia lain sikit. Dia bukan, walaupun tadi sebenarnya stretching ni kita cakap untuk tambah ke ROM, tapi dynamic stretching ni dia within ROM. Contohnya kalau macam pergerakan saya sini sampai sini, ballistic stretching ni dia dalam ni je. Dia tak ada, kita tak push sampai habis. Sebab dynamic stretching ni kegunaan dia, kebiasaannya kita guna untuk atlet, untuk menyediakan dia punya otot untuk bersukan. Nanti kita akan cerita dengan lebih dalam lah. And then static stretching. Static stretching ni lah yang dibiasakan daripada kecil. Macam waktu PJ, waktu pendidikan jasmani dalam bulatan. Lepas tu kita buat lah daripada atas sampai bawah, buat hold, kira lah ramai 1, 2, 3, 4, 5. Contoh. Tapi okay, static stretching ni pula dia ada terbagi kepada 2. Yang first ialah active static stretching. Active static stretching ni buat sendiri. Maksudnya saya buat stretching, saya bagi sendiri, saya yang regangkan sendiri. And then passive static stretching, yang tu orang lain tolong buatkan. Macam contohnya macam ni, dan Cik Bat datang belakang saya, dia tarik macam tu. Saya buat apa? Saya tak ada badan ni. So macam biasanya passive static stretching ni dia boleh introduce more lagi lah. Tapi sebab takut lebih daripada pain threshold, takut macam akan mudarat dekat orang yang stretching juga lah. So bila buat passive static stretching ni, kena pastikan orang yang buat tu kena ingat. Bukan ingat, dia kena tahu and feel tu macam mana. Ujung tu rasa bouncy macam mana. Jangan sampai terkeluar pula bahu. And then last sekali yang ni yang very specialized. Yang ni biasanya physio tu lah, proprioceptive neuromuscular facilitation stretching. Okay, yang ni ada 2 jenis juga. Kita gunakan agonist dengan antagonist untuk buat stretching. Tapi yang ni kita tak payah cerita lah sebab kita tengok lain dulu. Okay. Daripada tadi cakap pasal nak meregang. So buat apa? Sebenarnya berapa banyak kita nak regang ni? Okay, so kalau dalam senaman, kita ada FIT VP. FIT VP principle ni daripada frequency, intensity, type, time, volume dengan progression. Ni pun sama juga daripada SSM. Tak apa, kita tengok satu-satu. So first kali ialah intensity, iaitu kekerapan. Berapa kerap nak regang? So kita boleh regang minimum 2 hingga 3 kali seminggu. Okay, yang ni bila kita cakap regangan ni, yang ni regangan as a program. Dia bukan regangan sikit-sikit, dia macam satu program senaman. Okay, so 2 hingga 3 kali seminggu. Tapi kalau dapat hari-hari lagi bagus. Okay, so intensity tu kuat mana nak regang? Okay, dia sepatutnya bila kita buat stretching, kita akan rasa macam sengal-sengal selesa macam tu. Maksudnya jangan sampai tak sakit. Dia macam kita akan rasa macam sengal-sengal, ketat macam tu. Sampai situlah. And then masa, berapa lama nak regang? Okay, kalau untuk regangan statik, biasanya kita buat 10, banyak evidence yang kata 10 sampai 30 saat.
Tapi untuk golongan Bromo, sebab golongan Bromo ni dia punya extensibility punya masa dia dah kurang sikit. So 30 hingga 60 second bagi lebih bermanfaat. Okay, so jenis. Buat apa jenis senaman yang nak dibuat? Biasanya kita akan target flexibility exercise ni untuk setiap otot-otot utama. Contohnya macam saya buat tadi untuk shoulder. Untuk shoulder kita akan buat, okay, bila saya tarik macam ni, sebenarnya saya regang yang belakang. Okay, satu, kita ada dua, itulah. So kita kena buat untuk setiap otot utama. And then volume. Volume ni jumlah workout. Kalau macam senaman regangan, kalau macam senaman rintangan, biasanya kita cakap pasal volume ni, dia kita angkat berapa jumlah berat yang kita angkat. Maksudnya kita 5 kg kan, angkat 10 kali, 10 darab 5, so kita punya volume is 50 kg. Sebab dia jumlah load. Sebab bila last kita nak kira work, kita macam kalau kita nak kira daya work semua tu, kita akan kira jumlah berapa kali angkat. So macam untuk senaman regangan, kita tak ada rintangan, kita tak ada load. So apa dia punya volume dia, kita akan ambil jumlah masa. So jumlah masa untuk setiap otot tu 60 saat. Okay, so macam contoh tadi regangan statik yang saya tunjuk tadi, regangan statik tu 10 hingga 30 saat. Kalau katakan kita hold 10 second, ulanglah 6 kali. Tapi kalau kita hold 30 second, buat 2 kali. Maksudnya janji total dia untuk each muscle group 60 second. And then pattern and progression. Okay, so untuk setiap senaman tu 2 hingga 4 kali. Sebab kita ikut balik yang atas tadi. Okay. Jom kita masuk kepada, ada sebang soalan setakat ni? Ni just basic . Okay, sekarang ni kita masuk dekat mitos dan fakta. Okay, sebenarnya saya nak buat fakta dan mitos, tapi biasanya kadang-kadang orang ingat yang ujung-ujung kan, yang beritahu fakta awal tak ingat, yang mitos belakang ingat. So kita buat mitos dan fakta. Okay, so kita masuk dengan mitos dulu. Zaman sekarang ni, semua orang boleh buat macam-macam konten dekat TikTok. Kalau kita tengok kat TikTok tu, macam-macam jenis senaman yang melantun, yang angkat kaki, yang letak kepala ke bawah. So sebenarnya benda-benda ni banyak ada senaman dan jenis macam kita just ikut-ikut. Tapi benda tak ada evidence. Tapi sebenarnya bila kita tengok balik, ada benda yang salah dan potentially berbahaya. So kalau macam ada benda yang sebelum ni tak betul, kita betulkanlah. Dan kalau macam katakan benda tu memang betul kita buat selama ni, baguslah. Tapi kalau macam benda tu salah, kita betulkan. Okay, so mitos 1. Yang ni biasa kita dengar biasa kita dengar trainer cakap kadang. Dia cakap the wrong exercise is something you are not doing. Dia kata as long as kita buat exercise, as long as kita bergerak, pergerakan tu sama. Benda tu tak ada masalah. Okay, tapi sebenarnya dalam dunia preskripsi senaman untuk setiap orang tu berbeza. Sebab setiap orang mempunyai matlamat dan starting point yang berbeza. Sebagai contoh, saya dengan Farah N yang Farah N dengan gymnastik tu, saya flexibility saya tak perlu pun sampai tumit saya nak cecah kat kepala. So flexibility saya sikit je, just kadar untuk quality of life. Kalau macam dia memang dah tahap maintenance lah. Itu contoh. Tapi dia dah pencin lah. Okay. So sebenarnya sebagai contoh, yang senaman yang saya selalu nampak yang salah dan memang dibuat lagi sekarang. Sebab saya suka tengok benda yang keliling saya. Sebagai contoh, bila macam dulu kita nak PJ, kita nak main bola, kita buat belatan. Lepas tu buat stretching macam saya cakap tadi tu. Lepas tu bila sampai buku lali, kita akan stretch macam ni. Kalau siapa ingat, kita akan stretch macam tu. Buku lali kan? Kan? Buku lali. Okay, so bila kita buat macam tu, sebenarnya apa yang kita stretch tu ligament. Ligament ni kita nak dia seketat yang boleh. Kenapa? Sebab dia protect kita punya ankle. Bila kita buat macam tu, walaupun stretching dia tak banyak, sebab kalau macam katakan soft tissue selain muscle, dia boleh extend up to 4%.
Okay, kalau macam katakan kita buat macam tu dan dah menambahkan laxity ni kelonggaran lah. Dan akan tak pasal-pasal dia ada free play dan akan boleh menyebabkan lagi risiko kecederaan. Jadi kalau macam lepas ni, benda ni memang sampai sekarang. Jangankan dekat ni, macam saya tengok kadang-kadang kalau macam RTM pagi tu pun dia buat lagi. Saya pun tak tahu kenapa tak ada orang tegur benda ni. Okay, so macam kita balik kat sini. Aktiviti senaman ragangan ni bukan satu senaman one size fit all. Maksudnya kita buat satu senaman tu, tengok kat YouTube, buat senaman ni bagus, kita follow je. Tak, sebenarnya dia bergantung pada aim masing-masing. Setiap orang memerlukan program senaman yang spesifik. Sebab saya kata tadi, kalau salah kita hadapan hasil yang tak optimum dan potentially dangerous. Okay, so tu mitos nombor 1. Mitos nombor 2. Mitos nombor 2, anda boleh melakukan senaman regangan tanpa had. Macam tadi contohnya dikata sekurangnya macam sampai 5 had. Benda ni eloknya setiap harian kalau kita tengok ACSM tadi. Okay, so anda boleh melakukan senaman regangan tanpa had. Ini juga mitos. Kita jangan terlampau pasal sebenarnya untuk setiap tisu lembut, dia mempunyai had lenturan sebelum berubah bentuk. Okay, bila saya cakap pasal tisu lembut ni, dia ada 2. Kalau macam yang main lah bila kita libatkan dengan stretching ni, otot dan ligamen. Otot ni dia ada reversibility. Kalau macam katakan dia dah panjang, dia boleh pendek balik. Tapi kalau ligamen, kalau dah koyak memang babayah. Kalau macam kata koyak habis, memang kena buat surgery. Tisu lembut bukan otot hanya boleh menahan regangan sebanyak 4% sebelum berubah bentuk selama-lamanya. Okay, so ni bila buat stretching, so ingat saya kata tadi tu, biar sampai rasa sengal-sengal je, sengal-sengal selesa. Sengal-sengal selesa, dia macam sedap macam tu. Dia bukan sampai rasa sakit. Kalau sampai rasa sakit tu lepas sikit. Sebab dulu ada contoh case study yang saya pernah jumpa dulu. Seorang ni dia main badminton and then dia terlampau banyak sangat stretch dia punya tendon, Achilles tendon dekat belakang tumit tu. And then one day bila dia tengah semayang, tengah tayat akhir, tiba-tiba putus. Sebab dia dah terlampau banyak sangat, dia dah banyak micro injury sangat. Okay, itu satu tisu lembut. Lagi satu, bila kita cakap pasal stretch ni, selain daripada otot dengan ligamen, kapsul juga akan menerima tekanan yang sama. So dia boleh lead kepada masalah hypermobility. Kondisi di mana sendi tu terlalu mobile. Maksudnya kalau macam katakan biasanya isu dia bukan dekat hinge muscle lah. Kalau macam dekat hinge joint macam ni, dia ada satu play pergerakannya, benda ni tak jadi isu. Tapi kalau macam yang banyak degree of freedom of movement macam shoulder, benda tu boleh jadi isu. So sebabnya otot kita ni dia ada function lain, iaitu sebagai dynamic stabilizer. Kita ada static stabilizer iaitu ligamen semua, tapi dynamic stabilizer. Kalau macam otot ni dia sebagai dynamic stabilizer. So macam bila kalau katakan kita stretch too much, dia punya function sebagai dynamic stabilizer tu akan terjejas. Okay, kita move ke mitos 3. Mesti buat regangan sebelum bersukan. Okay, tidak semua sukan mendapat faedah daripada regangan sebelum bersukan. Memang biasanya tak ada. Contoh yang paling senang sekali, sukan yang memerlukan force yang kuat. Macam angkat berat ataupun sprint. Macam contoh Usain Bolt kan. Jadi tu memang akan menyebabkan kesan negatif pada strength dan explosive power. Jadi sebenarnya untuk setiap sukan, apa yang penting adalah warm up. Stretching sebenarnya tak penting sangat. Yang penting adalah warm up. Dia bergantung pada jenis sukan. Yang saya tekankan kat sini ialah sebab yang selalu amalan kita kat sini static stretching. Bila cakap pasal static stretching sebenarnya tak banyak faedah kalau macam kita buat. Kalau dynamic stretching tu cerita lain. Tapi kalau static stretching memang tak banyak faedah. Sebenarnya apa yang lagi penting bila starting ialah warm up. So warm up ni sebenarnya dia pergerakan yang imitate macam sukan yang kita nak main. Tapi dalam keadaan intensiti yang lagi rendah. Sebagai contoh macam nak main bola,
So before starting tu kita akan lari zigzag ataupun kita akan pass bola macam itulah yang untuk menyesuaikan dengan keadaan otot. So sebenarnya tu pasal kalau kita tengok kalau macam atlet angkat berat memang tak ada stretching. Dia memang warm up dia angkat ringan-ringan lepas tu angkat. Sebab kalau macam katakan angkat berat memang explosive power dia akan hilang. Okay. Itu mitos nombor 3. And then kita bergerak ke mitos nombor 4 lah. Regangan dapat mengurangkan sakit selepas bersenam. DOMS. Okay, so macam DOMS. DOMS ni sebenarnya memang musuh untuk setiap beginner yang baru masuk gym lah. Kalau katakan angkat berat semua, memang DOMS. DOMS ni sebenarnya dipanggil sebagai Delay Onset Muscle Soreness. Okay, dia contohnya hari ni kita angkat dumbbell, malam okay, chill lagi. Esok pagi, dah start rasa sengal-sengal. Petang tu, selepas 24 jam, sakit tu dia akan peak. Sakit tu dia memang akan paling tinggi. Maksudnya 24 jam lepas bersukan. So memang trend, kajian dia memang kata senaman statik mempunyai sedikit ataupun tiada kesan terhadap pemulihan selepas senaman. So dia memang tak dapat nak kurangkan. So DOMS macam mana nak hilangkan? Cara yang paling mudah ialah active recovery. Kalau macam term kita untuk active recovery ni, kita stay aktif lah. Maksudnya jangan baring je, banyakkan berjalan. Macam contohnya macam banyakkan, kalau hari yang DOMS tu pun nak buat workout pun boleh, tapi buat yang ringan-ringan. Sebab active recovery yang paling membantu untuk menghilangkan DOMS. Okay. Lagi satu DOMS ni dia bukan sebab ada orang kata lagi satu DOMS ni sebab kita angkat berat yang terlampau berat. Dia tak semestinya. Dia sebenarnya kalau bila beginner, bila kita buat satu exercise yang bukan pattern kita biasa dah buat, DOMS tu memang tak boleh nak elak. So macam dia memang terjadi bila terdapat pada perubahan pattern senaman. Okay. Ni mitos nombor 5. Senaman regangan memanjangkan otot. Okay, senaman regangan acutely, ni saya cakap pasal acute Kalau macam katakan pasal chronic, maksudnya dah lama regang, yang tu yes, dia akan panjang. Tapi kalau acutely, senaman regangan sebenarnya tidak memanjangkan otot secara terusan. Apa yang berlaku adalah perubahan sensasi pada otot. Okay, saya tunjuk contoh. So macam bila kita tolak macam ni, pasal yang ni yang paling senang saya nak buat dalam keadaan duduk. So kita akan rasa sengal-sengal kat belakang. Kita buat repetition pertama, kita sakit situ, kita tahan, kita lepas. Okay. Dalam badan kita ni ada satu benda yang dipanggil pain threshold. Pain threshold ni tahap sakit yang kita boleh tahan. Maksudnya kita boleh tahan sampai situ, sampai ketak-ketak bibir tahan kat situ. And then bila macam lepas dah 5 minit, macam kalau macam dah banyak kali kat situ, pain threshold ni dia boleh naik. So apa yang berlaku bila mula kat sini, kita akan rasa macam sengal sakit. Lepas tu bila lepas kita dah stretch sekali tu, pain threshold tu akan naik. So kita akan boleh tolak further. Dan kita boleh tolak further. Tu yang berlaku sebenarnya. Dia bukannya otot tu memanjang straight away. So itu mitos yang terakhir lah. Okay, yang tu saya just nak beritahu je pasal benda maklumat yang berlega-lega. Sebab sorry. Okay, sekarang kita masuk kepada fakta. Okay, fakta-fakta ni kebanyakannya saya ambil daripada study ataupun ada certain kalau macam tak ada study tu maksudnya saya punya pendapat lah. Tapi kalau macam salah, kalau macam benda tu tak tepat, feel welcome untuk betulkan saya. Tak ada masalah sebab kita kat sini berbincang. Okay. First, senaman regangan ataupun aktiviti senaman flexibility merupakan salah satu strategi pengurusan kesakitan. So dia memang untuk pain management. Yang ni ada 2 study. Yang first kali yang Wang Chen Hu ni, yang ni memang dia buat pasal untuk LBP. Dalam kajian, Okay, so dalam kajian ni digunakan sampel nurse yang ada low back pain. Daripada Taiwan, tak salah saya. Okay, so untuk nurse tu, dia buat dipecah 2 grup. Satu grup just buat macam self-efficacy treatment, lagi satu buat self-efficacy dengan custom punya exercise program. And then dia
exercise dia tu cuma 40 minit je. 40 minit buat selama 3 kali seminggu. So dia macam 10 minit warm up, 20 minit regangan, 10 minit core exercise dan 10 minit sekali dia tambah meditasi. Saya tak tahu kenapa dia tapi tambah meditasi. And then dia buat sebanyak 3 kali seminggu. And then selepas 2 bulan dia tengok balik skala kesakitan, dia tengok macam VAS tu. Untuk yang group yang ni dia memang jatuh mengudum daripada mean dia daripada 7 jadi 2. So macam banyaklah kurang. And then group researcher yang sama dia buat juga modified flexibility program untuk MLBP. MLBP ni menstrual low back pain, sakit belakang waktu period. Sama juga dia pakai visual analysis scale and dia punya improvement pun memang tinggi. Yang ni memang kalau macam ikut pengalaman peribadi saya, memanglah bukan saya tapi saya prescribe exercise ni kepada wife saya untuk MLBP, untuk flexibility, memang kesakitan terdapat kurang. Contoh. Okay, so first fakta pertama, pengurusan kesakitan. Fakta kedua, senaman regangan boleh menambah baikkan senaman rintangan. Lepas tu ni dah berlawan dengan fakta tadi. Cik Faiz ni apa benda ni tadi kata kalau macam kata buat exercise senaman flexibility ni habis jatuh nanti performance. Tapi yang ni senaman regangan boleh tambah baik pula. Okay, tu pentingnya exercise, itu pentingnya exercise prescription. Dia bukan ambil semua main buat je. Okay, so dalam kajian ni apa yang dia buat, research dia buat 2 group. Okay, satu group A ni dia buat traditional strength training. Dia buat dumbbell. Salah saya dia ada dia buat just 4 exercise kot. Dia target 4 masa group. Yang satu ni buat traditional. Maksudnya dia buat lah 3 set, berapa repetition apa semua tu. Tapi yang lagi satu group ni sama juga. Tapi dia ada inter-set stretching. Maksudnya between set tu dia buat stretching dulu. Set tu dia buat stretching dulu. Okay, so bila kita tengok balik, bila dia tengok balik at the end of the research, group yang kedua ni dapat improvement lebih pada size otot dengan juga strength, kekuatan. So dia lagi bagus daripada group satu tu. Okay. So sebenarnya senaman regangan kalau macam kita betul-betul buat ikut preskripsi, boleh menambahbaikkan senaman rintangan. And then fakta 3. Fakta 3 ni kita cerita pasal dynamic stretching boleh menambahkan prestasi sukan. Okay, so macam dynamic stretching, yang ni memang dia punya evidence dia memang makin banyak. Kalau macam nak study jenis kalau nak systematic review pun memang dah banyak dah. So regangan ini dapat memberikan perubahan positif kepada daya maksudnya force, ketinggian lompatan, pecutan dan julat pergerakan. Okay, so yang di sebalik ni, teori yang dipercayai adalah post-action potentiation. Okay, so dalam post-action potentiation ni, teori ni kata, okay, ada 2 orang. Satu ni sebelum dia buat pergerakan besar iaitu melompat, dia akan buat pergerakan kecil. And then baru dia melompat. Yang B ni dia nak jimat tenaga, dia terus buat pergerakan besar. So apa yang dapat ialah yang A ni yang buat pergerakan kecil dulu ni, dia akan dapat generate force yang lagi kuat. Contohlah. And then okay. Post action potential. Yang ni kalau post action potential ni dia punya cerita dia memang lagi sangat panjang. Okay. Regangan statik sangat sesuai selepas aktiviti untuk proses recovery. Cik Faiz ni apa benda ni tadi kata tak boleh untuk recovery, ni kata sesuai pula. Okay. Yang tadi itu cakap tak sesuai untuk DOMS. Dia tak bantu untuk DOMS. Tapi untuk immediately lepas recovery, lepas exercise, maksudnya bukan untuk sakit yang esok tu, untuk sakit yang lepas ni memang sangat sesuai. Okay. So macam contohnya dia akan bantu daripada 2 kesan iaitu mengurangkan sakit dan meningkatkan pengaliran darah.
Okay, so pergerakan selesa ni akan meregangkan sistem otot, akan meningkatkan pain threshold macam saya cakap tadi tu, dan akan mengurangkan kesakitan. And then yang kedua pula, memang regangan statik akan meningkatkan pengaliran darah, and then akan membantu pengaliran buang asid laktik. Asid laktik ni benda yang berkumpul dalam masa kita bila kita fatigue. So bila dah buang, and then akan boleh membantukan kita cepat pulih daripada kelesuan. Okay, dan ni fakta yang terakhir. Ni sepatutnya fakta 4 tadi. Senaman regangan dapat meningkatkan pengaliran darah. Sebenarnya kalau macam daripada segi researchnya, dekat sini yang orang kata banyak research gap ni. Kat sini yang sekarang ni tengah trend ni. Sebab memang ni macam orang kata penemuan yang tak adalah terbaru, macam penemuan yang paling signifikan lah. Okay, so macam dalam study yang Venturelli et al ni, dia kata subjek tu dia buat stretch quadricep. Dia quadricep static stretch, maksudnya quadricep masa kat depan kaki ni kan. Lepas tu bila dia buat, immediately lepas buat tu, dia dapat tengok pengaliran darah lokal dan juga sistemik meningkat. Walaupun exercise cuma kat kaki, tapi peredaran darah satu badan meningkat. So macam kat situ bagus lah untuk peredaran darah. And then kalau macam biasa tengok sekarang ni, trend research yang paling terbaru sekarang ni, dia cerita pula pasal artery stretch. So macam bila kita stretch quadricep, kan kita dekat kita punya femoral artery kan, dia akan stretch sekali. Okay, so bila kita stretch artery tu, dia akan menambahkan flexibility artery dan mengurangkan risiko penyakit berkaitan pengerasan arteri macam arteriosclerosis dan atherosclerosis. So yang tu macam banyak research yang dia pergi ke situ sekarang. So a good finding untuk ni juga. Okay, so tu dia 5 mitos dan juga fakta. Okay, so kesimpulan dia apa yang kita boleh dapat daripada mitos dan fakta ni? Senaman regangan bukan penyelesaian one size fit all. Kita kena buat exercise tu daripada mula sampai habis ikut keperluan orang. Macam contohnya buat exercise untuk orang muda dengan untuk orang tua, mestilah berbeza. Kan? Orang tua bukan untuk buat gimnastik ke apa pun. So macam kita kena sesuaikan just untuk quality of life dia. Setiap orang perlu mempunyai pengalaman sendiri bergantung pada masalah dan matlamat individu. So saya senaraikan juga mitos dengan fakta. Okay, so yang ni sebenarnya kalau macam nak demonstrasi pun tak apalah, tapi saya tak dapat nak demo sebab kita buat secara virtual. Kalau saya demo nanti tak nampak sangat, tapi tak apa, saya ada buat video. Dia namanya Dual Greatest Stretch. Okay, bukan saya bagi nama dia memang stretching ni saya puas cari nama dia, nama asal dia, tapi memang orang panggil pada dulu World Greatest Stretch. Sebab dia memang untuk overall satu body untuk buat stretch. Kalau macam untuk yang couch potato kan, macam couch potato tu macam orang yang banyak duduk macam saya ni yang kurang aktif kan, memang sangat-sangat bagus sebab dia akan loosen up satu badan. Okay, so dia sebenarnya dynamic stretching, and then dia ada modification untuk setiap ni. Okay, jadi saya nak tunjuk dulu lah.
Tak dengar suara lah. Okay, Cik Faiz, kalau tak dengar suara Cik Faiz. okay, sorry, itu pasal tak apalah. Okay, suara saya dengar tak apa, kalau macam suara Kalau saya Cik Faiz dengar tapi suara dalam video tak dengar. tak apa. Kalau macam tu saya bagi voice over lah, jadi voice over artist je. Okay. So yang ni position untuk kita starting. So dia akan starting, kita akan berdiri tegak. Okay, bahu sama lebar dengan kita punya kaki. Okay, so kita akan masuk dalam plank position. Plank position ni position yang kita buat sebelum starting kita nak push up. Okay, and then kaki kanan kita bawa sedepan yang mungkin. Kalau macam saya ni dah habis depan dah ni. Kalau ada orang boleh push kaki ke belakang lagi. And then ada juga modification. Kalau macam katakan larat untuk buat, buat sikit. Kita akan macam ni, kaki dekat sebelah tangan macam ni. Yang ni, kaki ni, lutut ni kalau larat angkat. Kalau angkat tu maksudnya tolak lagi kaki ni ke belakang. Tapi kalau tak larat, letak pun tak apa. Okay. So, pergerakan dia punya starting position dia, kita akan bawa kita punya siku. Kita punya siku belah kanan ni ke buku lali belah dalam. Okay, so kita akan bawa kepada buku lali belah dalam. Okay, so kita buka button. Okay, dia akan satu. Serendah yang mungkin. Kalau siapa yang fleksibel tu boleh sampai rendah, baguslah. Kalau macam saya ni dah maksimum dah ni, belakang ni dah macam menjerit dah ni. Okay, so macam kita bawa naik atas, 1, 2, 3, 4, 5, dia kira 5. Nanti kita buat ke bawah balik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay, sepatutnya sebab tadi kita nak target kita punya volume tadi 60 second kan. Satu ni pergerakan ni naik 5, turun 5, maksudnya kita akan buat repetition sebanyak 6 kali. Okay. So bila dah buat stretch sebelah, kita akan buat lagi sebelah pula. Okay, sama juga. Ini saya just nak tunjuk view lagi sebelah. Sama juga. Okay, saya nak cerita sikit. Bila kita dalam starting position macam ni, masa yang akan terlibat ialah quadricep belah kanan ni kita akan stretch. Kita akan stretch soleus, kita akan stretch dia akan stretch saya punya gluteal belah kiri dan juga quadricep belah kiri. So banyak kita hit sekali dalam satu pergerakan ni. Lagi-lagi bila tergantung macam ni lagi lah rasa tegang ni. Lepas tu bila macam ni hip flexor pun akan rasa tegang. So bila buat macam ni, okay, bila dalam position macam ni, bila saya tolak ke bawah macam ni, apa yang akan rasa tegang ialah saya punya rhomboid dekat belakang. Dekat masa tengah belakang ni akan rasa sangat tegang. Ya Allah, sorry. Okay, lepas tu kita akan rasa rhomboid. Lepas tu bila kita so kita akan rasa tegang. Okay, lepas tu kemudian katakan dah buat tadi. Macam position siku tadi sampai ke buku lali tu, dah rasa tak tegang dah letak atas lantai dah. Dia ada progression. Progression ni macam ni. Instead of bawa kita punya ke buku lali ni, bawa dia straight badan dah sini. Macam ni. So kita bawa daripada ujung sampai ujung. Sampai ke atas. Kalau macam siapa yang kurang aktif macam saya, contoh macam kurang aktif, memang satu badan akan rasa stretch lepas ni. Okay.
Okay, so itu je senaman untuk World Great Exercise. Jangan risau, nanti link untuk video ni saya akan bagi. And then kalau macam katakan nak buat exercise along kat rumah, bolehlah. Okay, itu je demonstrasi untuk saya punya untuk World Greatest Stretch. Okay, so ni saya punya rujukan lah. Semua ni. And then terima kasih habis dah daripada pihak saya. Okay, so ni dia sedikit yang dapat saya sharekan. Jadi terima kasih atas perhatian anda. Okay. Puan Normaliza, saya terus tengok soalan dekat dalam chat sebab saya tengok ada soalan 2-3 soalan dalam chat ni. Sekejap. Oh, okay. Terima kasih Encik Muhammad Faiz di atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Terima kasih Encik Muhammad Faiz di atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Diharapkan pengisian daripada ceramah tersebut dapat memberikan pencerahan tentang fakta dan mitos berkaitan senaman rugangan. Okey, untuk sesi seterusnya adalah sesi soal jawab. And then di dalam chat room pun dah ada 2 soalan. Berapa soalan? Ada 3 soalan. Ada 3 soalan. So harap Cik Faiz boleh nampak soalan Boleh. Soalan daripada Cik Faizal Okey, silakan Cik Faiz. Okay, so soalan 1 daripada Encik Faizal. Saya ada sakit pada sendi bahu sejak beberapa hari lalu. Titik sakit pada bahagian anterior sendi bahu kiri. Okay, tu clue dia, anterior sendi bahu kiri. Okay, bila saya urut-urut bicep saya ada kurang sedikit sakitnya. Okay, apa cadangan fisioterapi? Boleh ke sedang-sedang dapat membantu dan dalam bukan saya? Okay, untuk jawab ni, untuk mendapatkan exact diagnosis, yang tu tak kisah macam mana punya hebat fizio pun nak confirm memang kena buat full assessment lah. Tapi kalau berdasarkan yang saya nampak ni, dekat bahagian titik depan ni, dia memang orang kata highway. Okay, kenapa saya kata highway? Sebab kat sini memang ada banyak pelekatan. Sebab kita punya bahu kita ialah sendi yang paling kompleks. Dengan kapsulnya, dengan dynamic stabilizernya, dengan ototnya. Jadi bila kata kat depan ni, kalau macam katakan saya assume memang betul-betul depan ni, kat situ sebenarnya kalau area situlah, kat situ ada pelekatan untuk otot bicep. Saya tahu untuk bicep tapi saya tak sure long hip kan. Saya nak kena buka buku balik. Okay. So bila saya urut-urut bicep, ada kurang sedikit sakitnya. Okay, kenapa? Okay, bila urut-urut bicep ni dia jadi kurang sikit sakit. Yang ni balik kepada prinsip yang saya kata tadi tu, pain threshold. Sebab bila kita pegang sakit, bila kita pegang lama, kita punya tahap tahan sakit tu akan tinggi. So kita rasa seolah-olah sakit tu macam hilang. Tapi kalau macam untuk betul-betul untuk dapatkan masalah mana yang problemnya, saya cadangkan memang kena buat full assessment lah. Tapi kalau macam yang nampak tu mungkin kemungkinan tendon. Pasal dia sebenarnya banyak assessment dia, nak kena buat special test apa semua. So saya rasa sebab kalau macam saya cadangkan Cik Faizal, kita sekarang ni ada klinik dekat klinik fizio bukaan, pergi untuk buat assessment. Soalan 2, saya ada scoliosis dan kyphosis. Apa sedaman rukungan yang sesuai untuk back pain? Okay, so bila kita cakap pasal scoliosis dengan kyphosis ni, yang ni benda biasa. Kenapa saya cakap benda biasa? Sebab macam bila sebenarnya manusia dicipta bukan untuk duduk atas kerusi 8 jam sehari tau. So bila macam katakan kita duduk atas kerusi je, kita punya orang kata apa, ergonomik tu berubah. So macam kadang-kadang kita punya muscle akan jadi muscle imbalance. Ada yang ketat, ada yang tegang, ada yang ketat, ada yang longgar. Maksud saya cakap tu pasal kita banyak muscle kan. Sebab badan kita ni macam domino. Badan kita ni macam domino. So kalau macam domino, bila satu part ni
kita ke depan, akan ada part lain yang ke belakang untuk adjust alignment tu. So bila jadi macam tu, memang ada bahagian-bahagian otot yang tegang, akan ada bahagian-bahagian otot yang longgar. Jadi yang ni pun saya cadangkan juga untuk full assessment, sebab scoliosis pun ada scoliosis yang reversible, irreversible, tapi saya assume bila scoliosis ni mungkin reversible lah. So memang ada senaman yang sesuai. Tapi untuk dapatkan senaman yang betul-betul sesuai, kena tengok dulu which part yang ada isu. So sama juga kena buat full assessment. And then soalan 3, saya balik sikit kamera. Ya Cik Faizal. Okey, Cik Faiz. Soalan nombor 2 saya dalam soalan pertama tu tak jawab lagi. Adakah customer regangan dapat membantu? Kalau dapat membantu, tolong demokan sebenarnya. Okay. Regangan, dia dapat membantu kalau yang affected tu soft tissue. Kalau macam katakan muscle spasm, yes, regangan boleh bantu pasal dia akan promote relaxation. Tapi kalau macam katakan yang affected tu tendon, sebab dia kan tendon bersama dengan muscle, so saya tak tahu mana which part yang sebenarnya injured. Sebenarnya dia tidak membantu. Sebab kalau macam katakan structure tu dia dah injured, kalau macam katakan kita stretch, jadi dia memang, sebab kalau macam dah stretch, overstretch structure ni, kita kena rehatkan dia. So kalau macam kita stretchkan dia, dia akan besarkan lagi isu tu. Jadi saya tak berani nak bagi. Tapi itulah saya kata kena tengok assessment dulu. Okay. Okay ke Cik Faizal? Okey, terima kasih Faiz. Okay. Sabar. Soalan 3. Oh, ni main dengan api ni. Saya ada tengok rawatan kaedah perubatan terapi Cina TikTok. Apa pendapat Encik Faiz? Kalau ikut pendapat saya haram kan je? Cik? Tak dah. Okay, sebenarnya yang terapi Cina TikTok ni, dia saya nak kata salah pun tak boleh. Kenapa saya nak kata salah? Sebab bukan bidang saya. Tapi benda-benda macam ni dia macam trend lah. Benda ni dia akan, bila dia viral dia lah, pasal macam kalau fizio buat exercise akan ambil masa yang lama untuk macam sakit tu kurang. Tapi macam kalau pusat terabat ni macam yang TikTok ni, dia bila dia buat, lepas tu ada bunyi krak, dia macam benda tu ada feedback tau. Bila benda tu ada feedback, benda tu akan orang secara, orang kata macam ni, campur hati. Tapi daripada segi objektifnya, saya tak sure. Kalau macam katakan, pasal kalau macam katakan mechanical back pain, tak payah nak meletup-letup pun. Kita buat macam stretching, full stretching pun pain tu akan kurang. Tapi kalau macam perubatan Cina TikTok, pendapat saya lah, kalau macam perubatan terapi Cina TikTok ni, eloklah kalau benda tu diregulate. Pasal saya tak sure dia sebenarnya sekarang diregulate oleh siapa. Saya tak tahu dia masuk dekat bawah TCM ke tak? Traditional and Complementary Medicine. Kalau dia ada bawah TCM, go on lah. Okay. Oh ni tadi Puan Zita ni, dekat right part issue. Kalau right part issue yang problem, sakit tu pun nak kena tahu juga. Sakit tu bila move actively ataupun move passively. Bila saya tekan ke, bila tekan ke ataupun bila movement. Jadi dia benda tu memang kena full assessment. Tapi kalau katakan right part issue tu, saya assume maksud Puan bukan kat sini lah. Memang ada program senaman yang boleh buat. Saya rasa kalau nak, lepas ni saya boleh bagi kot dia punya flyer untuk ni. Dia ada flyer dia walaupun exercise tu not fit all, tapi dia boleh ada satu exercise yang general. Untuk pain relief. Okay, ada siapa-siapa lagi yang nak bertanyakan soalan? Mak ada secara langsung ataupun melalui chat di chat room Kalau macam katakan ada sebarang persoalan macam nak tanya saya untuk di kemudian, kat situ ada saya punya nombor telefon, bolehlah contact saya. Tak kisah je, boleh je. Kalau setakat, tapi advice
macam saya cakap lah, kalau macam benda kalau tak ada full assessment, saya memang tak berani cakap. Pasal macam saya cakap tadi, kalau exercise tu kalau kita bagi dekat tempat yang salah, potentially dangerous. Okay. So, ada seorang soalan? Tak ada apa-apa. Okay. Cik Bat nak tanya soalan ke? Assalamualaikum. Okay. Cik Faiz, saya nak tanya berkaitan dengan DOMS. Berkaitan dengan DOMS, selalunya orang buat senaman kan, bila selepas senaman dia ada DOMS. So dia sepatutnya orang tu continue ke tak untuk buat exercise, dan sejauh mana DOMS tu yang macam kalau sekiranya dia boleh teruskan exercise, sejauh mana DOMS tu yang menyebabkan seseorang tu kena break ataupun kena rehatkan sekejap daripada exercise. Boleh bagi tahu sikit, cuba sikit. Okay. Untuk DOMS, kalau macam ikut recommendation yang sekarang lah, kita memang boleh teruskan senaman. Tapi kurangkan intensity. Sebab kenapa? Sebab kita nak active recovery. Active recovery. Tak payah pun macam, maksudnya kalau macam daripada segi, sebagai contoh, kalau macam katakan Cik Bat masuk gym, angkat dumbbell apa semua, buat full, memang buatlah superset apa semua. Dan memang next day tu memang tak boleh elak sakit. Tapi boleh je juga buat exercise, tapi buatlah exercise yang free load exercise, maksudnya tak ada sebarang berat. Sebab untuk cepat tu siap, untuk cepat recovery memang kena buat active recovery. Maksudnya bukan next day tu badan dah sakit bagi ni, yang tu lambat. Yang tu memang dia akan jadi lagi lambat, boleh bawa sampai 5 hari. Okay, so macam mana nak bezakan DOMS tu dengan sakit time to stop? Okay, so dia macam DOMS ni, kalau siapa yang biasa, dia punya sakit dia macam constant. Macam nak cakap dia macam constant je, dia macam sengah-sengah macam tu. Dia sakit dia bukannya sharp, bukan prickling, dia bukan macam luka, bukan macam kena tikam. So kalau macam rasa macam sakit tu macam sengah-sengah dia tu, macam DOMS tu, kita still boleh workout. Okay. Okay, ada lagi yang nak bertanyakan soalan? Okay, dalam chat room tak ada soalan. So kalau tak ada soalan, kita akhirilah sesi SME pada kali ini. Okay, untuk kehadiran, diminta semua para hadirin untuk mengisi kehadiran di borang kehadiran yang disediakan di dalam chat room. Link untuk kehadiran akan disediakan di chat room sehingga 15 minit selepas berakhirnya SME. Okay, so rakaman berkaitan dengan SME kali ini, para hadirin sekalian boleh lihat di YouTube CPE. Okay, so kita akhiri SME kali ini dengan ucapan terima kasih sekali lagi kepada Encik Faiz dan kesemua para hadirin sekalian. So kita berjumpa lagi minggu hadapan pada hari Rabu dengan penceramah yang seterusnya. Terima kasih. Terima Jumpa kasih lagi. semua. Assalamualaikum.